Hai semua, hari ini kita akan membincangkan topik kenapa anak memilih makan ataupun picky eater. Mungkin kita biasa dengar atau kita sendiri pernah alami ketika memberi anak makan, anak berlari-lari, anak tutup mulut, anak memuntahkan balik makanan dan mungkin anak menunjukkan tantrum yang lain. Awas, tanda-tanda ini menunjukkan anak anda adalah seorang pemilih makan ataupun kita panggil picky eater. Bagaimanakah menguruskan hal ini? Mari kita tengok pendekatan pemulihan cara kerja. Apakah kesannya? Masalah akan timbul apabila ibu bapa risau terhadap anak-anak ini tidak dapat nutrisi yang seimbang dan lengkap. Ditakuti anak akan mengalami bantut dan seterusnya habit makanan yang tidak seimbang ini akan berlanjutan sehingga mereka membesar. Ada berapa banyak faktor penyebab mengapa anak memilih makan? Di sini saya nak sharing dua sahaja, iaitu masalah sensori dan sensitivity oral motor control. Beralih kepada faktor sensori. Apa itu sensori? Sensori adalah asas kepada tumbuh berbesaran perkembangan anak-anak. Semasa baby lagi, aktiviti berbentuk sensori sebenarnya dapat membantu anak menerokai persekitaran melalui deria sensori. Terdapat 7 deria sensori yang ada, iaitu olfactory, gustatory, vestibular, audio, visual, tactile, proprioceptive dan vestibular. Apa pula berkaitan makan dengan sensori? Aktiviti makan itu sendiri merupakan task yang sangat kompleks di mana melibatkan sensori input yang perlu ditafsir oleh otak anak. Jika terdapat hyper ataupun hypo terhadap mana-mana deria, ia dipanggil sensory processing disorder. Dalam bahasa mudah, kecelaruan sensori yang mungkin menyebabkan penerimaan bau atau rasa yang tidak normal. Kesannya, anak memilih makan. Apakah beza keduanya dan kesannya? Bagi hyposensitif, anak mengalami kawalan oral motor yang lemah. Anak kemungkinan mempunyai masalah mengunyah. Anak tidak boleh menelan. Anak tidak boleh mengendalikan makanan dan mulut. Anak juga susah untuk menyebut perkataan dan kadang-kala suka mengawal air liur. Bagaimana pula dengan hypersensitivity? Hypersensitivity, anak mengalami oversensitif di dalam mulut. Tekstur rasa atau rasa yang tidak dapat diterima, contoh makanan yang pelbagai bentuk, menyebabkan anak tidak berasa selesa dan akhirnya anak menunjukkan tantrum, memuntahkan balik ataupun mengamuk, ataupun anak fobia dan trauma apabila makanan dibawa ke mulutnya. Okey, sedikit tips yang boleh ibu bapa di luar sana buat dan amal di rumah seawal baby lagi. Yang pertama, gigi dan gusi. Gosok gigi dan cuba bersihkan mulut baby sejak mereka kecil lagi. Boleh menggunakan kain yang basah dan seterusnya menukar kepada berus gigi dan tukar mengikut peringkat umur. Jangan terlampau halang bila anak memasukkan benda di dalam mulut. Yang kedua, rasa. Elak beri makanan yang diproses sehingga anak mencapai umur 2 tahun. Bila anak dah diberi dengan perisa tiruan, secara tak langsung ibu bapa telah mengajar diri rasa anak cenderung kepada perisa yang sangat sedap dan menyebabkan anak mengelak untuk makan benda yang pahit seperti sayur dan buah. Yang ketiga, tekstur makanan. Perbagaikan tekstur makanan yang boleh kebanyakan didapati daripada buah dan sayur. Dan parents kena ajar anak kunyah dan gigit makanan seawal anak sudah pandai memasukkan benda di dalam mulut. Jika takut anak tercekik dengan makanan pejal, kurangkan masa makan makanan kisar sehingga 2 tahun. Selepas 2 tahun, anak boleh galakkan lagi makan lebih pelbagai. Okey, jika takut tercekik juga boleh gunakan food feeder untuk anak start makan
tekstur yang lebih pejal. Okey, untuk nombor 4, bau. Setiap kali pengenalan makanan, ibu bapa mestilah memberi anak bermain-main dengan makanan itu sebelum parents nama makanan itu ataupun memberi mereka rasa. Parents tidak digalakkan untuk mencerit atau marah anak semasa anak menolak makan untuk kali pertama. Kit cuba banyak kali untuk bagi anak biasa. Okey. Nombor 5, suhu. Perbagaikan suhu setiap makanan. Boleh bagi contoh puri apple tidak semestinya hanya bagi waktu sujuk saja, suam saja, boleh juga ditukar ganti dengan sejuk. Okey, supaya anak biasa dengan suhu makanan itu dan boleh telan. Akhir sekali, yang penting ibu bapa jangan mengalah dan berputus asa. Perlu banyakkan usaha dan mencuba kerana setiap tindak balas anak berbeza bagi setiap anak. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih.